Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 27 Februari 2023. Penganjuran program transformasi wanita digital Sabah merupakan platform terbaik bagi membimbing golongan wanita menguasai ilmu dan kemahiran ekonomi digital. Ia seiring perkembangan teknologi maklumat yang membolehkan golongan wanita terutama suri rumah menjana pendapatan dari rumah. Justru pembantu menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan mahu golongan wanita merebut peluang mendapatkan skim Geran Pendigitalan Perniagaan Kecil dan Sederhana PKS dan penjajah kecil dengan peruntukan RM100 juta yang disediakan kerajaan. Saya juga amat menyokong dan mendukung sepenuhnya usaha kerajaan perpaduan di bawah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar memberi penekanan berkaitan tentang e-ekonomi ini, e-dagang ini. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan program transformasi wanita digital Sabah di Tawau. Sementara itu, Wanita Ikon Muda 2022, Asma Kadir memaklumkan program ini akan diperluas bagi melahirkan lebih ramai usahawan berjaya. Harapan saya agar ini merupakan program pemula untuk negeri Sabah dan seterusnya kita akan buat di daerah-daerah yang ada di Sabah. Program anjuran Kelab Wanita Ikon Malaysia ini disertai 75 peserta. Masalah banjir kilat, bekalan air dan kesesakan lalu lintas di kawasan Sepanggar akan dibincangkan dalam satu perjumpaan khas bersama Kementerian Kerja Raya Mac ini. Ahli Parlimen Sepanggar Mustafa Sakmud berkata perjumpaan melibatkan beliau dan Menteri Kerja Raya Datuk Syahmi Yahya itu bertujuan mendapatkan maklumat terkini mengenai isu berkenaan. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kampung Rampayan Menggatal, Kota Kinabalu selepas penyerahan bakul makanan kepada penduduk terjejas banjir di kawasan Sepanggar baru-baru ini. Dalam perkembangan berkaitan, Mustafa mahu projek pembesaran Sungai Rampayan Menggatal dipercepat bagi mengelak kejadian banjir kilat. Kita mau selesaikan semua banyak ni. Memang kita yang sekarang ni pun dalam lebih kurang anggaran dalam 500 juta. Yang lain itu ada beberapa lagi untuk menyelesaikan masalah di Kelombong. Yang itu pun kita akan bawa kepada Kementerian Sumber Asli lah untuk dipertimbangkan, untuk dipercepatkan. Selain Sungai Rampayan, pembesaran Sungai Kembirian di Menggatal juga dijangka dilaksana tahun depan. Ya, program berkhatan beramai-ramai setiap kali musim cuti persekolahan menjadi salah satu platform mengeratkan silaturahim antara komuniti setempat. Ketua Pegawai Perhubungan Parlimen Batu Sapi, Abdul Ajak Sedikal berkata pihaknya sentiasa menyokong usaha seumpama yang memberi manfaat kepada masyarakat. Program berkhatan ini adalah program yang selalu juga YB anjurkanlah setiap tahun untuk meringankan beban ibu bapa dan menjimatkan kos masa untuk ke hospital dan dapat mengeratkan silaturahim. Beliau ditemui RTM selepas mewakili Ahli Parlimen Batu Sapi, Khairul Firdaus Datuk Akbar Khan, merasmikan program khatan di Surau Ar-Rahman, Kampung Karamunting Baru, Sandakan. Sementara itu, pengerusi penganjur Jafruddin Jafar bercadang menambah jumlah peserta khatan akan datang susulan sambutan menggalakkan. Banyak lagi yang mau menyertainya, namun kota itu 100 orang kanak-kanak akan datang. Kita akan bincang dengan Kepunyaan Wakil Rakyat Parlimen Batu Sapi untuk tambah kota ni, untuk mempermudahkan mana-mana ibu bapa yang ingin mengkhatankan anak-anak. Ya, kita bersyukur kepada Allah SWT sebab apa ini bagus berkatan beramai-ramai ini untuk meringankan beban ibu bapa lah. Jadi kita harap tiap-tiap tahun kalau boleh kita adakanlah begitu semasa cuti sekolah. Okeylah begini kan dia lebih memudahkan ibu bapa, lepas tu dapat meringankan beban ibu bapa. Dia memang bilang orang sangat membantu. Seramai 100 kanak-kanak menyertai program khatan ini.
Sementara itu, seramai 150 kanak-kanak berumur bawah 12 tahun menyertai program amal berkhatan beramai-ramai percuma sempena menyambut bulan Ramadan 2023 di perkarangan Masjid Datuk Pangeran Galpam Batu Tujuh Sandakan. Program dirasmikan pengurusi Masjid Datuk Pangeran Galpam yang juga naib yang di-Pertua Pertubuhan Islam Suruh Sabah Usia, Datuk Abdul Rahman Datuk Pangeran Galpam. Bercakap kepada pemberita, Datuk Abdul Rahman memberitahu program anjuran bersama usia cawangan kinabatangan, Hospital Duchess of Kent Sandakan dan Persatuan Tamyiz Muslimah Masjid Datuk Pangeran Galpam Sandakan ini mendapat sambutan menggalakkan penduduk sekitar daerah Sandakan. Ia diadakan secara percuma bagi membantu keluarga kurang berkemampuan untuk mengkhatankan anak masing-masing. Tahun ini merupakan yang kedua lah diadakan di Masjid Datuk Pangeran Galpam ini, yang mana kita melihat sendiri begitu ramai di kalangan ibu bapa yang hadir bersama-sama membawa anak-anak mereka untuk dihatan beramai-ramai. Tujuan pusat zakat ini membantu kepada anak-anak ini bagi meringankan sedikit beban ibu bapa yang bekal dihadapi, yang mana kita akan menghadapi buka sekolah dan juga Ramadan. Penganjuran program tersebut turut disambut baik ibu bapa dan berharap ianya diteruskan. Terima kasih sebanyak-banyaknya lah kepada pihak penganjur. Diharap kepada pihak penganjur agar dapat meneruskan program-program sebeginilah di masa depan. Saya berterima kasih kerana program ini sangat senang hati dan gembira lah. Sebelum berkatan, kanak-kanak terlibat disiram beramai-ramai menggunakan air dari jentera bomba. Produk dan jenama anda kurang dikenali? Mahu tingkatkan lagi hasil jualan? Terokai peluang pakej pengiklanan produk dan perkhidmatan anda di Radio RTM Sabah dengan kadar harga iklan serendah RM60. Anda boleh memilih Sabah FM, Sabah BFM, Sandakan FM, Tawau FM dan Keningau FM. Untuk keterangan lanjut, hubungi kami di talian atau boleh email kami di dan kunjungi Facebook rasmi kami RTM Sabah. Perniagaan anda keutamaan kami. Penglibatan dalam aktiviti sukan antara alternatif terbaik bagi menggalakkan golongan muda terlibat dalam aktiviti berfaedah sekaligus melahirkan ahli sukan profesional. Mengambil contoh sukan bola sepak, Ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madios Tangau berkata, pendedahan awal berupaya melahirkan pemain berkaliber. Satu langkah yang begitu baiklah dan saya amat mengalu-alukan dan mengucapkan setinggi penghargaan lah pada pihak Intan kerana telah mengambil langkah ini untuk menggunakan kemudahan sukan khususnya dan juga tempat tinggal di sini untuk tujuan ini. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melawat program Keris Junior Soccer KJS anjuran Institut Tadbiran Awam Negeri Intan Kampus Sabah di Tuaran. Sementara itu, Presiden Keris Junior Soccer, Majlina Majid berkata, KJS merupakan klinik bola sepak jangka panjang kepada kanak-kanak dan remaja berusia 7 hingga 13 tahun bagi menggalakkan mereka terlibat dalam sukan bola sepak. Program ini satu-satunya yang diadakan di peringkat Institut Latihan Awam lah. Tidak semua Institut Latihan Awam tu ada program seperti KJS ni lah. Yang sedia maklum, kebanyakannya yang melibatkan SAFA lah. Program Keris Junior Soccer ini disertai 106 peserta. Pasukan Phoenix B muncul juara dalam kejohanan bola jaring Piala Remaja 2023 yang berlangsung di Kompleks Sukan Tun Adnan Yayasan Sabah, Kota Kinabalu. Pasukan ini menerima wang tunai RM1,500, piala pusingan, piala iringan, pingat dan e-sijil. Tempat kedua dan ketiga pula dimenangi pasukan SSN Wilayah Persekutuan Labuan dan Phoenix Air. Pasukan tersebut masing-masing menerima wang tunai RM1,000 dan RM750 beserta piala pingat dan e-sijil.
Hadiah kemenangan disampaikan Presiden Persatuan Bola Jaring Negeri Sabah, Chandramata Sinte. Terdahulu bercakap kepada RTM, jurulatih dan pemain berharap kejohanan seumpama diteruskan. Dengan adanya kejohanan ini, kita dapat meluaskan skill-skill untuk pelajar murid-murid kita, selahkan bakat yang ada dalam diri masing-masing lah, supaya kita dapat lebih ramai atlet-atlet yang berkualiti. Saya harap lebih banyak lagi remaja-remaja yang berminat untuk join kejohanan ni lah, supaya lebih ramai lagi yang dapat wakil untuk Sabah. Sambutan sangat meriah sebab ada yang datang dari jauh sanggup datang. Kejohanan ni bagus untuk remaja-remaja yang ada kat Sabah sebab diorang boleh tunjuk diorang punya talent dalam bola jaring. So, diorang boleh buktikan yang diorang boleh wakil untuk Malaysia, Sabah nanti. Saya harap kejohanan ni akan terus berlangsung untuk melahirkan atlet bola jaring Sabah yang lagi banyak. Kejohanan disertai 17 pasukan ini bertujuan mencungkil bakat-bakat baharu untuk diketengahkan sebagai pelapis pemain bola jaring negeri Sabah. Pasukan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKKA muncul johan dalam kejohanan bowling 10 pin jemputan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu 2023. Pasukan ini menerima wang tunai RM3,000, medal, piala iringan dan piala pusingan. Tempat kedua dan ketiga pula dimenangi pasukan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan dan Persatuan 10 Pin Bowling Negeri Sabah C. Pasukan ini masing-masing menerima wang tunai RM1,500 dan RM1,000 beserta medal dan piala iringan. Hadiah kemenangan disampaikan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datu Norliza Awang Alip di KK Galaxy Center Point Kota Kinabalu. Kejohanan diadakan sempena ulang tahun ke-23 Bandaraya Kota Kinabalu ini disertai 42 pasukan dari pelbagai jabatan dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan. Baik saudara, paparan tadi mengakhiri berita pagi Sabah kali ini yang sahih di RTM. Saya Muhammad Hiyas Sahlan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.